Mau jumpa balik. Okay. Jamboard Amar tak, Amar pula. Omar tak boleh buka Omar. Boleh download tak Jamboard? Okay, tapi sebelum tu, cikgu nak mohon tolong tak lepas. Macam mana ni? Okay, tak apalah. Tak lepas, cikgu tak nak tolong. Mungkin storage awak dah full ke. Okay, mungkin awak punya network tak boleh nak support ke. Okay. Tak apa, tak ada masalah. Tapi kita masih, awak masih boleh lagi tengok aktiviti Jamboard tersebut. Cumanya tak boleh nak bersama-sama menconteng-conteng lah. Okay, boleh nampak tak slide cikgu sekarang? Boleh cikgu. Boleh? Okay, respon cikgu Sebab cikgu tak boleh nak tengok awak, cikgu tengok slide cikgu je. Okay, so hari ni kita akan mulakan kelas pukul 10. Okay, Alhamdulillah tepat pukul 10. 10:03. Okay, wake up call. Okay, kemudian 10:15 kita akan masuk bab baru lah. Okay, kita akan belajar teori, iaitu cikgu dah mention semalam kita akan masuk bab 7 hari ni. Okay, semalam boleh jawab tak quiz bab 6 semalam? Boleh Cikgu cikgu. tengok dalam korang tu berapa orang je yang isi. Ke awak jawab tapi awak tak isi pun markah awak? Boleh tak? Mizal boleh jawab tak Mizal? Kau awak tak ada dalam grup Telegram tu? Respon cikgu. Jangan cek lah, cek cikgu tak nak tengok. Susah tak soalan semalam? Tak ada cikgu. Boleh lah cikgu, boleh susah. Boleh lah kan. Boleh lah cikgu tengok pun yang betul pun 13, 14, okey lah. Per 20 tak adalah yang betul. 5, 6 saja kan. Okay. So itu sebagai penutup kepada kita punya bab 6 lah. Okay, iaitu bentuk 3, bentuk geometri 3 dimensi. Untuk hari ni kita akan masuk bab baru lah. Bab 7. Okay. Kemudian kita ada aktiviti Jamboard nanti. Okay. So cikgu nak mohon tolong download Jamboard lah. Okay, dekat sini ada dia punya simbol ni. Ni Jamboard kita akan buat Jamboard sikit aktiviti. Okay, tak apa yang tak boleh nak install, awak boleh tengok. Okay, cuma awak tak boleh nak bersama-sama dengan cikgu menulis lah. Kalau awak boleh install Jamboard, awak tu boleh menulis bersama-sama dengan cikgu. Okay, kemudian sebelum kita habiskan kelas, kita ada aktiviti Slido Okay. Okay, boleh kita mula? Boleh Omar? Omar, boleh Omar? Nak dengar suara Omar? Boleh. Boleh. Okay. Sebelum tu tolong buka buku teks, muka surat. Surat berapa ya? Okay, muka surat 122. Okay, bersama-sama dengan cikgu, buka buku teks muka surat 122. Okay, dalam bab 7 ini, okay, dalam bab 7, iaitu bab koordinat, okay, kita akan belajar 3 subtopik. Okay, kita ada 3 subtopik. Okay, iaitu yang pertama, jarak dalam sistem koordinat Cartesian. Okay, 7.2, titik tengah dalam sistem koordinat Cartesian. Dan 7.3, sistem koordinat Cartesian. Okay, cikgu percaya awak familiar betul dengan perkataan koordinat ni. Familiar atau tidak? Kelas. Huzaimi, familiar atau tidak dengan perkataan koordinat ni? Huzaimi, nampak tak slide cikgu? Tak nampak, beritahu. Tak boleh. Okey, siapa yang tak boleh nampak, awak cuba keluar, awak masuk balik. Itu saja caranya. Sebab ada yang boleh nampak. Okey, Putri. Putri respon tu. Apa familiar atau tidak dengan perkataan koordinat tu, Putri? Yalah, cakaplah seorang. Ya, cikgu.
Ya. Okey, Aina. Okey, Aina respon cikgu. Okey, koordinat. Dekat mana biasanya awak dengar? Contohnya pada subjek apa penggunaan dia? Kalau familiar. Koordinat ni mesti ada apa, mesti ada apa. Ha. Paksi X, paksi Y. Okey, pandai. Itu yang awak belajar kan? Bendanya memang familiar dengan awak. Okey, bila sebut je koordinat dia ada dua titik lah kebiasaannya. Okey, dua titik itu titik di paksi X, titik di paksi Y. So dia dah ada dua paksi iaitu paksi X dan paksi Y. So hari ni kita hanya akan sentuh satu saja iaitu 7.1 jarak dalam sistem koordinat Cartesian. Okey, standard kandungan dalam standard kandungan dia adalah 7.1 jarak dalam sistem koordinat Cartesian. Okey, awak akan belajar hari ni tiga perkara cikgu akan ajar. Menerangkan maksud jarak antara dua titik. Okey, awak kena faham apa maksud jarak antara dua titik. Kemudian menerbitkan rumus. Okey, rumus. Kemudian menentukan jarak antara dua titik. Dan yang terakhir, of course lah, mesti menyelesaikan masalah. Okay, tiga perkara ni yang kita akan buat selama sejam suku ni lah. Okay, boleh? Okay, sekarang kita masuk kepada jarak dalam sistem koordinat Cartesian. Okay, apa itu sistem koordinat? Okay, macam yang Aina dah sebut tadi, dia ada paksi X, paksi Y. Okay, mesti ada paksi X, paksi Y. Okay, betul. Okay, itu secara generalnya sajalah. Okay, tapi maksud sebenar sistem koordinat, boleh nampak tak slide cikgu? Cikgu tengok cek. Boleh nampak tak slide? Suara respon, Maha nampak tak? Boleh Okay. Okay, sekarang cikgu teruskan Okay, apa yang dimaksudkan dengan sistem koordinat ni? Okay, dah namanya sistem mesti dia merupakan satu kaedah. Okay, sistem dia mesti berkaitan dengan kaedah lah ataupun cara. Okay, cara untuk apa? Untuk menentukan kedudukan satu titik atau objek. Okay, itu dinamakan sebagai koordinat lah. Kita nak menentukan kedudukan satu titik ataupun objek sebut. Okay, kedudukan ini ditentukan oleh satu titik di atas garisan ataupun nombor lah. Contoh gambar ni. Okay, cikgu percaya awak familiar sangat. Okay, ni dalam subjek geografi mesti ada, betul? Kedudukan nak menentukan dekat mana kedudukan satu titik tu. So macam Aina cakap tadi, dia ada paksi X dan paksi Y lah. Okay, so mesti ada apa cakap ni, garisan grid. Okay, boleh? Itu adalah sistem koordinat yang mana dia merupakan satu kaedah untuk menentukan kedudukan satu titik. Okay, cara macam mana kita nak tentukan satu titik. Boleh? Faham? Boleh cikgu teruskan? Boleh. Okay. Boleh. Tak apa, nanti akhir cikgu akan bagi slide, awak salin dalam buku Tak ada masalah. Sekarang ni dengar saja dulu. Okay, koordinat. Apa tu pula koordinat? Kalau tadi sistem, okay, sistem dia merujuk kepada cara. Okay, sekarang ni koordinat sahaja. Okay, apa itu koordinat? Okay, macam Aina cakap tadi, XY. Betul. Okay, XY tu apa? XY tu adalah pasangan nombor. Okay, ni. XY ni merupakan pasangan nombor lah. Okay, boleh? Sistem tadi, kaedah, koordinat ni merupakan pasangan nombor. Bermaksudnya di sini, awak menentukan kedudukan satu titik dengan menggunakan pasangan nombor. Okay, boleh? Faham? Okay, cikgu teruskan. Okay. Okay, untuk hari ni, untuk hari ni, awak akan hanya belajar ini saja iaitu jarak di antara dua titik sahaja. Yang titik tengah ni kita akan masuk minggu depan. Okay, minggu depan lah. Okay, ini dalam topik 7.1, okay, jarak dalam sistem Cartesian ni kita ada dua topik utama. Okay, iaitu yang pertama, jarak di antara dua titik.
Okay, iaitu ukuran jauh ataupun ruang di antara dua titik tu. Maksudnya satu titik, satu titik. Sorry. Okay, ni. Awak nak kira dia punya jarak berapa. Okay, itu maksudnya jarak di antara dua titik. Berapa jarak ni awak nak kira. Okay, kita ada dua cara. Okay, cara dia yang pertama menggunakan paksi sepunya lah. Iaitu sama ada paksi Y dan paksi X. Okay, ni cikgu akan terangkan lebih detail macam mana. Okay, cara yang ketiga menggunakan rumus yang ini. Okay, maksudnya untuk menentukan jarak di antara dua titik, kita ada 3 rumus. Okay, menggunakan paksi Y, menggunakan paksi X dan menggunakan kedua-dua paksi X dan Y. Okay, so maksudnya ada 3 rumus, 1, 2, 3. Okay, ni kena ingat tak ada diberi dalam exam. Kena ingat. Okay, itu subtopik yang pertama. Subtopik yang kedua, titik tengah lah. Okay, ni kita akan sentuh minggu depan. Hari ni kita hanya fokus yang ini sahaja dulu. Boleh? Boleh kelas? Okay, cikgu teruskan Okay. Okay, macam mana kita nak tentukan jarak? Okay, jarak antara dua titik tu macam mana kita nak cari? Okay, kita ada 3 cara tadi. Cikgu dah sebutkan kita ada 3 rumus. Satu menggunakan paksi X, satu menggunakan paksi Y dan satu lagi menggunakan rumus. Okay, yang mana paksi X tu tadi, paksi Y. Okay, paksi Y dia adalah garisan menegak. Okay, sebab apa? Sebab apa dia garisan menegak? Tengok kat sini. X. Cikgu, X kenapa tak ada? Tak ada. Okay, beritahu cikgu. Cikgu ada je. Okay, sekarang ada? Ada. Ada. Okay, ada beritahu cikgu. Cikgu tak nampak. Cikgu saya sekali dengan Syahmi, cikgu. Awak dengan Syahmi ke? Nizal? Ya. Berdua tu? Ya cikgu, Syami dengan saya. Syami Aziz. 2 KA? Dua kognitif. 2 kognitif. Oh, Irfan. Okay, Irfan Syahmi. Okay. Boleh, beres. Okay, tak nampak slide beritahu cikgu tahu. Takut cikgu cakap sorang-sorang je. Okay, sekarang ni slide ni nampak Okay. Sekarang, untuk menentukan jarak dalam sistem koordinat, kita ada 3 cara. Okay, yang pertama, menggunakan garisan menegak. Okay, garisan menegak. Okay, bila garisan menegak, dia merujuk kepada paksi Y. Okay, paksi Y. Okay, bila paksi Y bermaksud nilai X adalah sama. Okay, X dia sama. Sekejap cikgu. Pebul sangat. Okay, sorry. Nampak X dia sama. Bermaksud nilai nombor dia samalah. Kalau X1 untuk C ni, D pun X dia 1. Okay. So, bila X dia sama, yang kita guna adalah rumus Y. Di sini, Y2 tolak Y1 lah. Okay. Bila X sama. Itu untuk garisan menegak. Okay. Bila garisan menegak, cikgu ulang balik. Garisan menegak, X dia sama. Yang kita kena tolak hanyalah pada paksi Y sahaja. Boleh? Okay, itu bila garisan menegak. Bila garisan melintang, mengufuk, okay, melintang, bermaksud Y dia sama. Okay, yang kita hanya tolak adalah X lah. Boleh tak kelas? X kita tolak, Y dia Y sama. Nilainya sama. Boleh kelas? Boleh tak? Boleh cikgu. Boleh? Bermaksud yang melintang tu paksi dia. Yang melintang tu Y-nya sama, X yang kita tolak. Kalau menegak, X dia sama, Y yang kita tolak. Okay, nilai Y yang tolak. Tak apa, kita tengok contoh nanti. Okay, untuk garisan condong, garisan condong memang kena guna rumus ni lah.
Okay, guna rumus ni kena ingat. Punca kuasa X tolak X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Okay, ataupun satu cara lagi, awak guna hypotenuse hypotenuse macam mana? Siapa ingat rumus hypotenuse? Seorang respon cikgu. Macam mana rumus hypotenuse? Siapa ingat rumus hypotenuse? Okay, C kuasa 2, A kuasa 2 tambah B kuasa 2 ataupun punca kuasa A kuasa 2 tambah B. Ni memang kena expert lah. Maksudnya daripada bab lepas sampai membawa kepada bab ini pun dia menggunakan hypotenuse. Okay, boleh? Apa kita akan tengok contoh lebih lagi contoh macam mana penggunaan setiap rumus ni ya. Okay, boleh cikgu teruskan? Okay, nampak tak slide cikgu sekarang? Tak ada. Nampak tak? Yang mana cikgu? Yang ni contoh mencari jarak. Ada. Okay, kita tengok tengok ni contoh macam mana awak nak guna tadi ketiga-tiga rumus ni. Okay, sekarang cikgu nak panggil Balkis. Balkis, bacakan cikgu apa nombor koordinat untuk titik A ni. Apa X-nya, apa Y-nya? Balkis ada tak? Ada cikgu. Okay, bacakan Balkis apa nombor untuk titik A ni. Dah belajar kan macam mana nak baca koordinat kan. So apa dia punya point pasangan nombor kat sini? Apa X-nya, apa Y-nya? X negatif 2, Y 4. X negatif 2. Ya ke? Tengok ni. Yang lain tolong siapa nak tolong Balkis? Omar ke? Omar dia cakap kat saya dia tengah berak. Astaghfirullahaladzim. Hai. Siapa kita ada lagi ni? Puteri? Kita ada siapa lagi ni? Ramai ni. 18 orang. Fatin, apa Fatin? Dia punya bacaan koordinat Fatin. Fatin nak cuba? Untuk point A tu. Apa bacaan koordinat dia? Fatin ada tak Fatin? Okey, Balkis cakap tadi negatif 2, 4. Okey, ni jawapan Balkis. Untuk jawapan Fatin? Siapa ada jawapan lain? Bagi je respon cikgu. Maha ke? Zaini? Wiki? Cepat respon cikgu. Okey, ni jawapan Balkis. Jawapan lain cikgu nak satu lagi jawapan. Hello, anyone? Nizal, Irfan, duduk berdua tu. Macam mana boleh berdua kat situ tu? Sekejap cikgu, tengah fikir. Cepat. Irfan dengan Nizal, bagi satu jawapan. Bagus ni, study sama-sama ni. Tadi yang bagi jawapan dekat chat. Sekejap cikgu, sabar cikgu. X negatif 1, Y 4. Okey, tu jawapan Puteri Mizan tak ada ke Mizan? Biasanya Mizan join juga. Mizan tak ada Okey, ni jawapan Puteri Negatif 1, 4. Okey. Siapa boleh tolong cikgu clarify mana yang satu yang betul? Jawapan Balkis ni ke? Okey, ni Balkis, ni Puteri. Balkis yang betul ataupun Puteri yang betul? Mizal. Namanya. Mungkin dua orang kat situ. Sekejap cikgu, saya tak faham lagi ni cikgu. Cikgu nak pasangan titik
A tu. Apa X-nya, apa Y-nya. Kena tahu dia punya pasangan nombornya baru boleh nak cari dia punya jarak. Sekarang ni kalau tak tahu nak baca point titik tu, tak gunalah. Sepatutnya boleh baca dah. Okey, Maha respon cikgu. Betul, yang mana satu betul Maha? Maha ada ke kat sana? Rasa Maha ada. Ha. Siapa dah respon cikgu? Yang nombor Puteri satu. Amanda. Ha? Yang mana Maha? Yang nombor satu. Yang nombor satu. Okey, Balkis punya betul. Okey, Maha cakap Balkis punya betul. Okey. Okey, cikgu tunjuk Ini salah. Ini betul. Yang Puteri punya betul. Okey, sebab apa? Okey, awak tengok. Okey. Titik A, pasti X-nya di mana? X kat bawah kan? X kat bawah, X mendatar ataupun melintang, Y menegak. Okay, tengok sekarang. Awak unjurkan garisan. Dia tengok dia ada dah garisan kat sini. Okay. So garisan tu menunjukkan A tu berada di mana? Kelas. Sini betul? So X-nya adalah negatif 1. Okay, Y-nya berada di Empat. So ini adalah bacaan untuk point A. Okay, sekarang seorang bagi cikgu apa bacaan untuk B. Point B. Tengok apa X-nya, apa Y-nya. Cepat. Kelas. Okay, B. Apa X, apa? Negatif 1, negatif 2. XY dia negatif 1. Tengok ni X dia. Lepas tu Y dia negatif 2. Okay, ini untuk point B. Okay. So cikgu tulis kat sini negatif 1, negatif 2. Okay. Kemudian yang A negatif 1, 4. Okay. Okay, tapi sekarang awak tengok bila garisan menegak, apa yang sama? Apa yang sama kat sini? X yang sama ke Y yang sama kalau awak perasan? Kelas. Apa yang sama ni? X atau Y yang sama? X. X kan? Ni. X dia negatif 1, Y pun negatif 1. Okay, ingat bila X-nya sama, yang perlu ditolak adalah Y. Okay, maksudnya Y2 tolak Y1 sebab X-nya sama. Okay, sekarang ni macam mana kita nak tolak? Okay, bacaan koordinat yang besar perlu tolak bacaan koordinat yang kecil. Okay, sebab apa? Nilai pada jarak dia tak boleh negatif. Dia mesti dalam keadaan positif. Okay, sekarang berapa Y2, berapa Y1 yang kita nak tolakkan dia? Kelas, cepat. Berapa Y2, berapa Y1? Corang sebut. Zaini. Berapa Y2? Berapa Y2 kelas? Cepat. Seorang cepat. Tak ada siapa ke? Okay, awak dah cakap tadi, X-nya sama, betul. Bila X sama, apa yang perlu ditolak adalah Y. Okay, cikgu ingatkan kat sini. Okay, untuk menentukan jarak, nilainya mesti dalam positif. Tak boleh negatif. Bermaksud nilai yang besar perlu tolak nilai yang kecil lah. Tengoklah mana Y yang besar. Okay, 4 kan. Tolak
negatif 2. Seorang, berapa jawapan kat sini? Cikgu dalam slide yang sama ke? Ya, masih slide yang sama. Tak nampak ke? Tak keluar ke? Keluar dah? Keluar tak Aina? Siapa yang Ada, suara? ada. Okey, cikgu ulang balik Cikgu ulang balik. Okey, tadi kita dah kenal pasti dia punya koordinat iaitu A adalah negatif 1, 4. B adalah negatif 1, negatif 2. Okey, kalau awak tengok kat sini, antara X dengan Y, mana yang sama? Okey, tadi Bakis dah cakap, X nya sama, betul lah. X untuk A negatif 1. X untuk B negatif 1. So, bila X sama, secara automatik, apa yang perlu ditolak adalah paksi Y. So, kita guna rumus Y lah. Y2 tolak Y1. Okey, keadaan dekat sini, untuk jarak awak kena ingat, jarak mesti nilainya positif. Okey, takkan ada nilai jarak dalam nilai negatif. Bermaksud, nilai besar perlu tolak nilai yang kecil lah. Okay, so kalau tengok keadaan kat sini, 4 besar, negatif 2 kecil. So secara automatik 4 ni sebagai Y2, negatif 2 ni sebagai Y1. So tolak lah macam ni. So berapa nilai kat sini? Mimzal, 4 tolak negatif 2, berapa Mimzal? Berapa Mimzal? Takkan ni pun tak boleh. Seorang. 4 tolak 2 berapa? Aku nak check juga. Tak ada pun check pun. Okay, susah sangat tekan je kalkulator Okay, so dekat sini jarak dia adalah 6 unit. Tu jawapan dia. Okay, itu kalau awak nak guna rumus. Okay, ada sebenarnya kaedah yang lagi senang. Okay, cikgu tunjuk kaedah yang lagi senang. Saja je nak susahkan awak. Okay, padam je Kenapa tak padam? Allah. Okay, tak apalah. Padam pula. Okay, kaedah yang lagi senang, cikgu guna pen warna kuning lah Okay, awak sebenarnya boleh kira je kotak antara titik A dengan titik B. Sebab benda ni sama kan? Jarak dia punya cakap berada dalam satu keadaan yang sama. Okay, tengok je berapa kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, jarak dia 6 unit. Tu sebenarnya paling mudah lah. Okay. Ataupun 6 darab dengan 1 unit. Kita ada 1 unit kotak kan. So, jawapannya 6. Okay, boleh. Itu cara yang mudah. Okay, siapa nak cuba B? Buat yang cara mudah je. Siapa nak cuba B? Cara yang kedua cikgu guna tadi. Siapa nak cuba? Jarak AB. Okay, sekarang kita nak kira jarak PQ. Okay, macam cikgu ajar tadi lah. Kita ada berapa kotak kat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ada 6 kotak. Okay, 6 unit. Okay, darab. Tengoklah berapa nilaian satu kotak ni. Okay, maksudnya 0 ke 5. Satu kotak ni bernilai 5 kan? 5 unit. 5 unit. So, jarak dia adalah 30 unit. Okay, boleh? Boleh tak kelas? Respon cikgu? Boleh tak? Boleh. Okay. Itu cara pertama. Cikgu tunjuk cara yang kedua Cara kedua. Ya. Apa tak ada nampak tulisan warna kuning tu? Tak nampak ke? Tak ada. Allah. Kenapa pula? Sekarang ada. Kelambat. Sekarang ada.
Ada tak sekarang? Ada. Ada. Okey. Okey, sekarang cikgu tunjuk kaedah yang kedua iaitu menggunakan rumus lah. Okay, tadi yang kaedah paling mudah. Memang mudah sebenarnya pun. Okay, sekarang ni kita nak guna rumus pula macam mana. Seorang bagi nilai untuk P. Nilai koordinat untuk P. Boleh? Hello? Salam? Ada tudung. Kenapa? Nak hantar ke? Boleh. Nanti akak turun. Apa? Quarter pipe. Ya. Yang kat atas tu. Okay. Alright. Okay. Salam. Okay, sekarang ni kita guna kaedah yang kedua Sorry ada gangguan. Okay, tolong bagi seorang apa bacaan koordinat untuk P ni. Taufik. Apa X, apa Y nya kat sini? Bacaan koordinat untuk P. Taufik cepat. Apa X, apa Y nya? X dia apa? Boleh tak seorang? X negatif 15, Y 4. Okay, Y 4. Okay, bagus. Q. X 15, 15. Y. Y 4. 4. Okey, pandai. Okey, so tengok antara dua koordinat ni P dengan Q mana yang sama? X ke Y? Kelas. X ke Y? Mana yang sama? Y kan? Y dia sama, betul? Y dia sama sebab 4. So, bila Y sama, kita akan tolak yang X lah kan? X1 tolak X2. Okay, dengan syarat X ni kita tengok mana yang lagi besar. So, of course lah. 15 yang paling besar. Tolak dengan negatif 15. So, dapat juga 30. Okay. Boleh? So, ada dua kaedah cara untuk menentukan jarak di antara dua titik satah ke atas ni lah dengan menggunakan rumus paksi X ataupun paksi Y ataupun cara yang mudah awak kira saja kotak ni. Okey, itu bila melibatkan garisan yang lurus, garisan menegak dan garisan melintang maksudnya yang sama, salah satu paksi yang sama. Okey, sekarang kita cuba yang ni. Nampak tak slide cikgu? Kita tengok contoh yang seterusnya. Laju ke? Laju tak kelas? Tak. Tak boleh faham Cikgu harap boleh faham. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey, hitung jarak di antara pasangan titik berikut. Okey, awak tengok ni pun awak dah tahu. Apa yang sama dekat sini? Seorang respon cikgu. Zaimi, Daniel ke? Daniel ada? Faris? X yang sama ke ataupun Y yang sama? Kelas. Apa yang sama kelas kat sini? Y. Ni negatif. Y negatif 3. Maksudnya Y yang sama. Bila Y yang sama, kita kena guna rumus paksi X. Bermaksud X2 tolak X1. Okey. Tengoklah mana nombor yang paling besar. Automatik dia akan jadi X2 lah. So sekarang kat sini, X yang paling besar adalah 4 tolak 2. So, jaraknya adalah 2. Okay, 2 unit. Okay, boleh? Okay, sekarang B pula. Apa yang sama? Seorang bagi respon cikgu. Mana yang sama? Kosong. Nampak tak tulisan cikgu? Keluar tak? X. Keluar. Okay, keluar balik.
Yang sama adalah X. Tak apa, buat sama-sama dengan cikgu pun boleh. So yang sama adalah X. Sini ni yang sama X. So bila X yang sama, kita akan guna rumus untuk pasti Y. Y2 tolak Y1. So tengoklah mana nombor yang paling besar. 1 kan? Okay, 1 tolak negatif 2. So dapatlah 3 unit. Okay, faham? Faham kelas? Faham? Faham ke? Sebelum sebelum cikgu masuk rumus yang ketiga tu. Okay. Kalau tadi kita hanya menggunakan garisan yang menegak dan melintang. Okay. Sekarang ni kita guna yang condong Condong awak kena ingat dia ada rumus dia yang tersendiri. Okay. Apa tadi rumus dia? Okay, rumus dia punca kuasa di dalam kurungan X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Okay, ni rumus dia. Okay, cikgu break sekejap Lupa orang sekejap boleh? Boleh dulu. Bolehlah ke mana-mana dulu, nak ke toilet ke, nak minum ke? Sekejap. Hello? Ada lagi tak keluar? Tak ada. Boleh pergi kita break sekejap 2 minit je cikgu nak ambil barang je. Okey, cikgu. Okay, sorry ada gangguan sikit. Boleh kita teruskan? Boleh. Boleh. Delay cikgu. Kenapa Omar? Apa yang delay? Omar, apa yang delaynya Omar? Dia macam sekejap ada. Screen. Oh, okay. Screen delay. Okay, tak apa. Slow tak apa. Beritahu je cikgu kalau tak nampak cikgu cepat ke apa ke. Sekarang boleh nampak tak Omar? Okay, boleh. Alright, kita teruskan Okay. Okay. Sekarang ni kita nak tentukan garisan yang condong pula Maksudnya condong tersebut dia macam ni. Dia sengit. Okay. Sengit. Macam mana kita nak kira kan kalau tadi menegak macam ni. Bolehlah kita kira kotak-kotak kan. Dengan melintang tadi bolehlah. Sekarang ni sengit memang tak ada cara. Caranya hanya menggunakan rumus. Okay. Rumus lah. Okay, cuma ni sekarang ni awak kena tentukanlah mana X1, mana X2, mana Y1, mana Y2. Okay, kalau kat sini X1-nya di sinilah. Ni X1, ni Y1. Okay, B, ni Y2, ni sorry. Ni X2, ni Y2 lah. Okay, tengok mesti besar mesti tolak kecil Nilai yang besar mesti dia yang kedua. Yang pertama tu nilai yang kecil. Okay, macam mana nak guna rumus ni? Okay, masukkan saja. Okay, macam mana nak guna rumus? Okay, masukkan saja. Bila dah kenal pasti mana X1, mana Y1, mana X2, Y2, masuk saja. X2 tadi kita ada 9.
tolak X1, 1 kuasa 2 tambah Y2 tadi 7 tolak 1 kan, kuasa 2. Masuk je. Tu selesai macam biasa. 9 tolak 1, 8 kuasa 2 tambah 7 tolak 1, 6. 6 kuasa 2. Okay. 8 kuasa 2 berapa? 8 darab 8, 64. 6 darab 6, 36. Okay, so punca kuasa 10 adalah 100 adalah 10 unit. Okay, boleh? Masuk saja nilai kat situ. Okay, sekarang kita tengok contoh yang kedua pula. Sama juga awak kena kenal pasti mana X1, mana Y1, X1, Y1, X2, Y2 lah. So tengok mana nombor kecil, mana nombor besar. Okay, mana? Mana X1, mana Y2? Y1. Okay, ni X1, Y1, X2, Y2. Okay, sama juga, masuk saja dalam rumus. Ni rumus ni senang je ingat. Buat sama-sama dengan cikgu tak apa. Boleh terus buat buku nota awak. Okay, S2 dia berapa? Negatif 10 tolak dengan 2 kuasa 2 tambah Y2 dia berapa? 2 tolak dengan negatif 3 kuasa 2. So negatif jadi negatif 20 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. 20. 12 lah. Sorry. 12 Okay. So 144 tambah 25. 169. Jawapannya 13 unit. Okay, mudah je. Okay, mudah saja. Okay, ada soalan? Ada soalan? Boleh ikut kelas? Boleh tak? Boleh? Okey, cikgu bagi masa pun nak salin. Ada siapa-siapa nak salin, cikgu bagi masa dulu. Untuk yang ni rasanya tak ada, Omar. Untuk yang koordinat ni biasanya tak ada. Kena faham lah. Untuk titik tengah dia ada bagi. Untuk yang menentukan jarak ni cikgu rasa macam tak pernah jumpa lagi rumus ni dia beri. Nanti cikgu confirmkan balik, boleh Omar? Okey, boleh cikgu teruskan? Kelas? Boleh cikgu teruskan? Okey, kita tengok yang seterusnya. Okey. Okey, kalau tadi kita guna rumus, okey, untuk garisan condong, sekarang ni kita nak menentukan jarak menggunakan teorem Pythagoras, iaitu hypotenuse lah. Okey, macam mana? Macam mana nak guna untuk hypotenuse pula? Okey, sama je. C kuasa 2, A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Cikgu dah bagi tadi kan? Punca kuasa A kuasa 2 tambah B kuasa ni. Ini apabila, okey, untuk menggunakan teorem hypotenuse ni apabila dia dah diberi jarak. Dia tak bagi koordinat. Kalau tadi dia bagi koordinat, awak menggunakan koordinat. Sekarang ni dia beri jarak dah. Dia dah bagi nilai jarak dia berapa. Tak payah cari koordinat dah. Okay, so awak kena guna teorem Pythagoras lah, iaitu hypotenuse. Okay, so awak kena kenal pastilah C di mana, A di mana, B di mana. So C of course lah jarak yang paling panjang. Okay, sisi yang paling panjang. Sisi yang paling panjang dan dia bertentangan dengan sudut 90 darjah. So sini C, sini A, sini B lah. A, B tak kisahlah mana-mana kan. Yang pentingnya C tu. C tu kena tahu dia adalah sisi yang paling panjang. So masuk sajalah nilai. A berapa? 2 kuasa 2. B berapa? 4 kuasa 2. So masuk saja kalkulator. Punca kuasa 20. Kena tekan kalkulator lah pula. Okay, punca kuasa 20. Okay, 4.47. 4.47 cm. Okay, boleh kelas? So, bila ada yang melibatkan garisan condong tadi, cikgu ulang, kita ada dua kaedah.
Yang pertama, apabila diberi koordinat. So, awak guna rumus yang panjang tadi tu. Yang kedua, apabila diberi nilai jarak dia. So, guna teorem Pythagoras iaitu hypotenuse lah. Okay, boleh. So, sekarang kita pergi kepada aktiviti Jamboard. Boleh? Okay, cikgu bagi link Jamboard sekejap. Bolehlah take apa take 60 second, 60 saat break sekejap. Sementara cikgu cari Jamboard ni, awak nak pergi toilet ke, nak minum ke, pergilah dulu. Sementara cikgu bagi link Jamboard. Okay. Okay, boleh tengok di chat. Slide tak keluar lagi. Cikgu. Slide apa, Ma? Tak apa. Kita slow-slow je. Faham ada line yang tak kuat. Lagi tak apa. Tak ada masalah. Okay, cikgu dah bagi link Jamboard di chat. Boleh buka. Okay, boleh klik link Jamboard tu. Okay, kita buat aktiviti sikit. Nak tengok awak faham ke tak apa yang cikgu ajar hari ni. Omar, okay, yang tak boleh nak install Jamboard tak apa, cikgu akan share Jamboard Boleh tengok. Tak apa, boleh tengok. Boleh tengok Jamboard awak. Jamboard cikgu. Okay, dah ada yang masuk. Boleh masuk, siapa boleh masuk, masuk. Okay, cuba jawab. Siapa yang dah masuk ni, cuba jawab. Dan tulis nama. Siapa yang boleh masuk, tolong jawab. Lepas tu tulis nama awak. Guna sticky note tak apa. Guna sticky note. Tulis jawapan awak. Tulis nama Siapa boleh jawab. Siapa boleh masuk Jamboard cikgu. Cuba jawab dulu, kelas. Tengok faham ke tak apa cikgu ajar hari ni. Boleh guna sticky note tu. Maha, guna sticky note senang sikit. Kelas, guna sticky note ni macam ni 4 darab 10 ke sama dengan guna pensel tu macam susah sikit. Guna sticky note. Guna sticky note ya. Cepat siapa nak jawab ni? Bawa ada berapa orang ni? 5 orang masuk. Cuba masuk. Guna sticky note ni kelas. Cikgu tunjuk ni sticky note. Cikgu buat contoh 2 darab 10 sama dengan 20 unit. Satu. Saya tak ada. Ada? Tak ada apa? Tak ada sticky note. Yang lain tak boleh masuk ke? Puteri cuba jawab. Puteri, awak ada dalam ni, cuba jawab.
Okay, 40 unit. Yang lain tak boleh masuk ke? Taufik tak boleh masuk? Macam Tini tak boleh masuk ke? Balkis? Balkis tu dah join kan, Mifzal? Cuba jawab. Tapi yang lain kalau tak boleh, cuba jawab dekat kertas je ataupun dalam buku awak. Kita check sama-sama. Boleh betul tak jawapan awak? Ada lagi nak cuba? Wiki, okey, Wiki jawab dah. Nizam tak nak cuba ke? Line slow, okey. Okey, Ailia tak apa, line slow tak ada, tak ada masalah. Cikgu, saya tak download lagi, cikgu. Dah pesan dah download. Bukannya besar pun file Jamboard ni. Cik je. Saya kan tak ada dalam grup. Tu je lah alasan kan. Tak ada dalam grup. Santos. Santos ni siapa? Okey dah. Okey, so Maha jawab 40 unit. Huiki jawab 40 unit. Putri yang lain tak nak jawab. Tak nak cuba jawab. So kita tengok berapa jarak dia. Sorry. So ada dua kaedah cikgu ajar tadi. Betul? Ada dua kaedah. Yang pertama, kira saja kotak 1, 2, 3, 4. So 4 kotak darab satu kotak tu berapa unit? 0 hingga 10. So bermaksud 10 unit kan? So maksudnya 40 unit. Wah, pandai. So faham Wiki betul. Maha betul lah. Cikgu salah kat atas ni. Okay, cikgu contoh je tu. Okay, so boleh faham Okay, kita tengok yang kedua pula. Kan yang dah jawab. Okay, soalan yang kedua. Ke siapa yang tak boleh nak join tu, cuba respon, bagi jawapan terus. Verbal saja. Bercakap. Bercakap. Soalan yang seterusnya. Awak bercakap dengan cikgu. Berapa yang awak dapat? 8 unit. Laju siapa tu? Siapa ni? Oh, janganlah kecilkan soalan cikgu tu. Kenapa awak kecilkan soalan cikgu? Kecil jadi soalan cikgu tu. Tulis je. Jangan kecilkan soalan cikgu. Kawan awak tak nampak karang. Okay. Okay, 8 unit wiki. Okay, 8. Siapa lagi nak jawab? Kita ada Putri. Putri, cuba jawab Putri. Nak cuba ke? Tak apa ke Putri tak biasa. Okay, Putri kita ada pen dekat sini. Ada pemadam. Ada sticky note. Nak paling mudah guna sticky note ni Putri. Awak klik je, awak tekan. Bila dah keluar. Okay, 8 unit. Awak type, lepas tu awak save, dia akan keluar sendirilah. Cancel. Awak boleh gerakkan ni. Kat mana awak nak tulis. Okay, Maha. Wiki dengan Maha je yang jawab. Yang lain tak nak jawab ke? Cubalah. 8 unit, cikgu. 8 unit. Okay. Ya. Okay, Alia. 8 unit Okay. So, kita tengok betul tak 8 unit. Okay. Kira je kotak 1, 2, 3, 4. Okay, ada 4 darab satu kotak tu berapa? 2. So, 8 unit. Pandailah. Betul lah ni. Okay, semua betul yang jawab tu. Okay, mudah saja. Okay, sebab yang menegak dan melintang memang mudah. Awak boleh kira. Tak payah nak guna pun sebenarnya formula sebelum ni. Tapi kena faham penggunaan formula tu juga sebenarnya. Okay. Yang seterusnya. Ni banyak. Siapa nak cuba? Tentukan jarak. Tulis. Cuba.
Okay, yang tak boleh join tu buat dalam buku Buat dalam buku. Cuba tulis dalam buku. Yang tak boleh nak join jam buat cikgu ni, buat dalam buku awak. Beritahu cikgu apa jawapan. Huzaimi. Huzaimi. Apa jarak CD Huzaimi? Okay, coordinate Y. Okay. Yang lain cubalah, kita ada 6 tempat kosong ni. Seorang ambil 1, seorang ambil CD, seorang ambil EF, seorang ambil GH. Koordinat X. Koordinat X Huzaimi. X yang sama, okey. Huzaimi betul. Maha tu salah Maha. Bukan koordinat Y Tengok yang sama ni apa kat sini. Betul lah. Maha betul lah koordinat Y. Betul-betul Maha, sorry. Huzaimi yang mana tadi? Pening lah. Ya betul lah ni. Y kan? So Y yang sama. Betul lah Maha tadi. Pergi padam pula. So berapa ni? So 7 tolak 1. So dapat berapa? Betul dah. EF apa yang sama kelas? Ni. Apa ni? X yang sama X. X. Betul. GH apa yang sama? Koordinat Y. Koordinat Y. Okay. Cari jarak dia. Yang berbeza nombor tu, itulah yang awak kena tolak. Cikgu tunggu. Cikgu, Ya. yang 7 tolak -1 tu ataupun 7 tolak 1? Ya. Maha, 7 tolak -1 Maha. Bukan 7 tolak 1 So 7 tambah 1 dapatlah 8. Betul kan Maha? Bukan 7 tolak 6 thank you Zaimi. Okay, lagi. EF berapa jarak dia? EF berapa jaraknya kelas? Okay, ni CD. Yang lain install Jamboard. Cikgu dah pesan dah. Putri nak menulis tu. Cepat Putri. Putri tulis. Tu jarak EF, siapa nak buat jarak EF? Ke yang di luar Jamboard 10. Okey, Balkis bagi 10. Yang mana 10 Balkis? EF ya. Okey, cikgu tuliskan. Okey, Balkis tulis 10 10. Betul lah. Dah ada dah. Tulis. Alright, good. Siapa dah tolong tu? Okey. GH pula berapa jarak dia? Ni tak ada yang tulis kan yang sama ni. X, Y. So berapa GH nilai dia? 8 cikgu. 8. Okay, betul lah. Okay, betul. 1 tolak -7. So 1 tambah 1 sama dengan 8. Okay, good. Okay, so senang je kan? Mudah je kan? Okay, tanya. Okay, so habis untuk aktiviti kita hari ni. Okay, cikgu stop share. Tanya, maksudnya awak faham apa yang cikgu ajar hari ni. Okay, untuk seterusnya. Untuk seterusnya, macam biasa. Okay, cikgu tak nak bebankan awak untuk soalan penyelesaian masalah. Okay, kita bincang, boleh tak cikgu bincangkan penyelesaian masalah ni minggu depan? Soalan ni, kita nak bincang? Boleh. Kita nak bincang?
Kita masuk minggu depan saja fokus pada penyelesaian masalah ni saja dulu boleh? Tak kerja. Apa dia? Boleh. Penyelesaian ni kita masuk minggu depan cikgu tak nak pening-peningkan awak, okey? So untuk kelas kita dah habis. Okay, dah habis dah kelas kita hari ni. So untuk tugasan pelajar, boleh nampak ke? Boleh nampak slide cikgu? Okay, so ada 3 perkara yang pelajar kena ingat. Okay, yang pertama, awak kena buat nota. Okay, buat nota berpandukan kepada slide cikgu hari ni lah. Okay, cikgu akan bagi video dan cikgu akan bagi slide. 2 benda yang cikgu akan bagi dalam grup Telegram So tolong tengok. Nota boleh tengok kat situ dan juga video lah. Okay, yang kedua, macam biasa buat latihan. Okay, boleh buka buku teks, muka surat. Okay, muka surat 130. Sorry, tak ada pula page kat situ. Okay, 130. Jom cuba 7.1. Nombor 1 sampai nombor 4. Tolong buat. Muka surat berapa cikgu? 130. Muka surat 130. Buat soalan nombor 1. Okay, buat soalan nombor 2. A sampai D. Buat soalan nombor 3. A sampai D. Dan buat soalan nombor 4. A sampai D. Cikgu, bila kena hantar? Tu nombor 3 dah ada tu Maha. Bila kena hantar? Bila kena hantar tu? Semua ke cikgu? Apa dia? 1 sampai 4 tu? Ya, memang kena buat semua lah. Oh. Okay. So soalan 1 sampai 4 ni tempoh masa awak buat dalam seminggu. Start pada hari ni sampai Ahad. Sampai hari Ahad. Boleh? Ahad tu hantarlah bukti sebagai kerja awak buat. Boleh? Boleh. Alright. Okay, ada soalan? Apa-apa soalan nak tanya? Kena lukis ke cikgu? Omar ni kan dia kau buat soalan dia memang nak ngilat kan. Suka dia nak mengilat. Kena lukis lah sayang, oi. Kalau tak macam mana awak nak tahu dia punya koordinat. Okey, ada soalan? Ada apa-apa nak tanya cikgu? Tak. Ada ke? Tak ada. Okey, so sebelum cikgu akhiri kelas, kelas bidah ni masa, boleh tak tolong jawab sikit Slido cikgu? Ibu share pada link, tolong jawab boleh? Boleh. Okay. Boleh tengok kat chat. Okay, so boleh relax-relax dah habis dah kelas hari ni. Tak ada apa dah. Kejap. Cikgu share link kejap Okay, boleh tengok kat chat. Boleh buka tak? Boleh buka tak? Boleh buka tak link tu, kelas? Boleh. Boleh okay. Cikgu buat soalan Okay, untuk soalan yang pertama. Kita menjawab soalan yang pertama. Kita menjawab soalan-soalan tu.
Boleh jawab ke sebab tak ada keluar result apa-apa pun ni? Boleh jawab ke slider cikgu tu? Tak dapat. Tak dapat. Tak dapat eh? Sebab tak boleh. Sekejap. Kejap eh. Kita berapa minit je lagi? Okay, kalau link yang baru ni, okay, boleh? Boleh. Tolong jawab. Ada 4 soalan ni. Tolong jawab ya. Kejap, suruh kita habiskan kelas. Lagi yang lain tolong respon. Kita ada berapa orang ni? 17 orang. Zaimi, Omar, tolong respon soalan tu. Sebelum cikgu bergerak ke soalan yang lain. Amizal, Taufik, Putri. Klik pada link yang cikgu baru bagi tu. Faham tapi kaedah lah susah sikit. Yelah mestilah mula pada yang senang kan. Lepas ni lagi susah. Mana? Alright. Okey, soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Kita ada 4 soalan je. Sebelum kita habis kelas. Okey, thank you. Soalan yang ketiga. Okey, terima kasih. Dan soalan yang terakhir. Lagi ke nak jawab? Okay, last soalan. Okay, ni yang penting. Adakah pelajar memahami topik yang dipelajari pada hari ini? Kurang faham. Kurang faham eh. Cikgu rasa cikgu slow dah. Macam mana dah ni? Mungkin sebab line kot tak? Sebab line tersekat-sekat. Okay. Okay, it's okay. Tak apa. Benda baru kan? Tak apa, tak apa. Benda baru. Okay, so kita dah
Habis dah kelas kita pada hari ni. Sekejap cikgu nak share something. Ada pulak. Okey, sebelum kita akhiri kelas kita, ada tak apa-apa soalan nak tanya cikgu? Okay, berkenaan apa yang kita belajar hari ni. Dia tak Mizal, Huzaimi, Omar, okey ke? Tak ada cikgu. Okey, faham Okey, tak apa. Cikgu faham ya, benda baru kan, benda baru je belajar, lepas tu belajar pula secara online. Memanglah ada cakap penyampaian tu memang tak indirect betul lah. Okey, tak apa. Apa-apa tolong maklum pada cikgu. Tak faham tanya je, WhatsApp je cikgu, tak ada masalah. Okey, cikgu akan cuba membantu awak lah. Okay, so sebelum kita akhiri kelas kita hari ni, ada sikit lah kata-kata semangat untuk awak. Okay, untuk cikgu sharekan. Okay, orang bijak belajar ketika mereka bisa, maksudnya mereka mahulah. Okay, orang bijak ni dia sentiasa berkehendakkan untuk belajar. Okay, so orang bodoh belajar ketika mereka rasa terpaksa. So cikgu harap awak jadi orang yang di atas tu lah, bukan orang yang di bawah. Okay, cikgu percaya semua anak-anak dua komuniti ni semua bijak-bijak. Okay, semua nak belajar. Okay, boleh? So kita memang sentiasa kena belajar. Sampai sekarang ni belajar dalam norma yang baru. Okay, kita kena hadapi lah. Okay, tak boleh cakap cikgu, saya baru bangun tidur. Maaf cikgu, okay, tak ada masalah. Okay, kita sekarang ni dalam minggu persekolahan. Okay, so tune balik diri awak kena bangun awal. Okay, bersiap. Tak payahlah bersiap nak pergi sekolah kan. Persiapkan diri untuk belajar. Okay, sebab memang akan ada subjek-subjek untuk awak perlu belajar setiap hari. Okay, walaupun bukan secara Google Meet, mungkin cikgu bagi tugasan. Boleh? So cikgu harap awak jadi orang yang bijak lah. Bijak menguruskan masa diri sendiri dalam tempoh 25 hari ini sebelum kita boleh bersebuka lagi. Okay, so sekian lah pada cikgu hari ni. Nak bebel banyak-banyak tak payah lah. Okay, dah tengah hari dah. Okay, so sebelum cikgu tamatkan kelas, ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada. Okay, cikgu minta maaf kalau ada yang terkurang, ada yang terkasar bahasa ke, terasa hati ke. Okay, boleh. So tolong buat kerja rumah, due date awak sampai hari Ahad. Okay, siapa boleh siap hari ni, tak ada masalah. WhatsApp je cikgu, hantar saja kerja. Okay, boleh. Okay, so sehingga kita berjumpa lagi. Okay, cikgu akan buat Google Meet seminggu sekali saja. Okay, hari Rabu saja. Selasa tak ada. Selasa kita buat latihan saja. Boleh? Cikgu pun faham awak guna data. Data ni memerlukan duit. Kena top up apa semua kan. Tak apa, tak ada. Cikgu pun faham. Okay, boleh? So, boleh kita tamatkan kelas kita? Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih cikgu. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Sama. Amizal PM nombor. Terima kasih cikgu. Cikgu. Amin. Terima kasih cikgu. Bye.